Ya, kembali lagi kita di dalam isu semasa. Apa cerita isu semasa ni hari ini? Wang ringgit Malaysia. Kenapa wang ringgit Malaysia pertumbuhan kita meningkat tetapi wang ringgit kita jatuh? Hari ini bersama kita pakar ekonomi Ronnie Lee. Hai, apa khabar semua? Ya, kita kan nampak pertumbuhan Malaysia kan naik. Kita penuh dengan harapan, kita percaya, yakin bahawa dengan kerajaan perpaduan, dengan ada PMX yang pandai menguruskan kerajaan, kita penuh uh, harapan untuk ekonomi semakin hari semakin naik. Dengan membawa banyak bilion investment daripada luar negara, cukup dengan berita yang baik. Tapi hari ini punya berita ialah wang ringgit jatuh, barang kita akan efek, akan boleh menjadikan kita punya barang naik. Apa ceritanya pakar ekonomi kita? Okey, sebenarnya kan kita kena tahu wang ringgit Malaysia, mata wang Malaysia ni dia adalah satu mata wang yang terapung, diniaga terapung di pasaran. Okey. Sekarang kita bercakap tentang pertukaran Malaysia ringgit dengan US dollar. Okey. So kenapa US dollar sekarang sangat kuat berbanding dengan ringgit Malaysia? Nombor satu kita boleh lihat adalah harga minyak. Harga minyak dunia sekitar 70 US dollar satu tong. So dia punya kemampuan untuk orang membeli duit Malaysia tu kurang. Ya, ini adalah salah satu faktornya. Tapi yang faktor yang paling ketara adalah sebab data inflasi di Amerika Syarikat masih tegar, masih kuat. Maksudnya Ini yang soalan saya nak tanya you. Apa berkaitan Malaysia dengan ekonomi Amerika menyebabkan kita punya wang ringgit boleh jatuh? okey, apabila kadar inflasi di Amerika sangat tinggi, kerajaan Amerika, maksudnya Federal Reserve dia, mereka akan meningkatkan interest. Maksudnya kadar bunga diorang akan naik. Dijangkakan naik. Sekiranya dia tak naik interest dia, inflasi akan terus meningkat. Untuk mengengkang benda ni berlaku, interest OPR diorang kena naik. Apabila OPR diorang naik, for example sekarang kan dia punya rate dekat 5%. Okey, dia akan naik mungkin 0.5 ataupun 0.25. So, ramai orang akan mengambil wang mereka seluruh dunia ni, Jepun, Korea, China, mereka akan ambil duit Termasuk mereka Malaysia ke? termasuk Malaysia, Tapi Malaysia pun ada naik OPR. tapi OPR kita dengan OPR dia kita boleh tengok. Kita Dia panggil besar. BLR kan? OPR juga. OPR. OPR. Okey. Okey, kita punya OPR sekarang 3%, US 5%. US naik lagi 0.25%. So, 5.25 dengan 3%, mana you nak letak duit you? Kalau Akan saya letak di Amerika kan? kalau saya ada duit yang sampingan lebih, saya ingat saya nak letak US dollar lah. Sebab saya letak US dollar dapat 5.25. Sekiranya Saya meningkat. letak di sini hanya 3.2 ke, ada yang offer lah sampai 3.5 kan. Tetapi kita ini RM. Apabila anda letak US dollar, saya after 1 bulan ke 6 bulan kan, patah balik. Saya punya wang sudah meningkat sebab saya punya bukan interest saja saya untung. Kadar tukar asing. Kadar perbezaan antara ringgit Malaysia dengan US dollar, saya pun untung. Daripada saya beli 4.3, sekarang saya balik ada dapat 4.6. Oh, untungnya. Betul. So, dengan ini macam seperti fikiran saya, efek pada kita punya wang ringgit, mata wang Malaysia. Betul. Yang ketiganya adalah sebab T-bills. T-bills ni pelaburan jangka pendek yang dikeluarkan oleh kerajaan Amerika Syarikat. Okey, kita ada T-bills, ada T-bond. T-bond maksudnya pelaburan jangka panjang. Maksudnya surat hutang jangka panjang panggil T-bond. Surat pinjaman jangka pendek kita panggil T-bills. T-bills ni biasanya maturity-nya 1 bulan sampai 1 tahun. Kalau 2 tahun ke atas kita panggil bond. Okey, so apabila ramai pelabur di luar sana mereka tidak
pasti apa yang akan berlaku di masa hadapan, mereka akan terus membeli T-bills. T-bill means jangka masa pendek lah. Jangka pendek, 1 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Di mana T-bills ini dia tak bagi kupon, tapi dia bagi you face value. Dia bagi you discounted price. Bila you beli surat pinjaman jangka pendek ni, sebagai contoh, RM1,000. Mungkin harga bila you beli surat itu cuma 900. So dia ada bila masa matured, maksudnya tarikh matang, you dapat 1,000. So ramai yang akan membeli T-bills. Dia seperti kita dulu selalu main kutu lah kan. So kita kalau kutu itu diletakkan, setiap orang letak 100. Tapi kutu itu kalau RM10, kita dapat 90 kan. So tapi kita apabila sampai hujung yang terakhir dia akan dapat penuh. Dapat penuh, betul. So maksudnya orang lebih suka melabur lah itu yang T-bill. T-bills. Iaitu jangka pendek. Jangka pendek. So tiba-tiba kita punya wang pun boleh jatuh. Ya, sebab ramai akan beli US. Apabila mereka nak beli barang Amerika Syarikat, mereka kena beli US dollar. Maksudnya dia tukar RM pergi US banyak. Ya, betul. RM beli US ataupun kita cakap renminbi atau Japanese yen. Kita tengok seluruh dunia akan pelabur-pelabur ni akan pergi beli US dollar. So permintaan terhadap US dollar akan meningkat. So tengok mana satu RM, mana satu mata wang yang lebih banyak dijual. Betul. Untuk tukar ke US, itu mata wang negara akan jatuh. Betul. Sebab kita dapat berita iaitu Asia Tenggara, Malaysia punya kejatuhan yang lebih tinggi daripada jiran-jiran negara jiran kita. Betul. So macam mana nak mengatasinya? Okey, nak mengatasinya, salah satu caranya bank negara boleh membuat paging. Paging maksudnya masuk macam kita 1997. Bank negara akan lock. Cakap, okey, Malaysia ringgit dengan US dollar kita page dekat RM4.40. Saya ingat pada waktu itu lock dalam RM3.80, betul kan? Betul. Okey. Apabila ini salah satulah, tapi apabila kalau kerajaan Malaysia buat paging, pelabur-pelabur asing akan tidak ada keyakinan terhadap negara kita. Dia lari. Sebab apa? Pelabur akan tarik semua pelaburan keluar daripada Malaysia. Di mana salah satu dia punya cara ni adalah tak berapa baiklah untuk negara kita. Okey. Nombor 2, apa yang dia boleh buat adalah naikkan OPR kita. Tapi apabila kerajaan naik OPR, banyak investor dalam properti ke rumah ke semua akan kena tanggung bayar lebih. Betul, akan tanggung bayar lebih, ekonomi akan perlahan, pertumbuhan ekonomi negara akan perlahan ni semua. Nombor 3 adalah intervention. Intervention maksudnya kerajaan akan campur tangan dalam pertukaran asing. Maksudnya penawaran dan permintaan Malaysia ringgit di pasaran itu diselia oleh bank negara. Macam mana benda ini boleh berlaku? Apabila penawaran ataupun lambakan ringgit Malaysia di pasaran terlalu banyak, bank negara akan masuk dan beli lambakan ringgit Malaysia itu untuk memastikan kestabilan pertukaran asing tersebut. Kalau bank negara buat intervention ini, result negara akan terjejas. So, tengok bank negara akan melihat keadaan macam mana untuk melaksanakan cara-cara untuk mengatasi pertukaran asing ni. Tengok apakah cara yang terbaik. Sebab dia kena tengok sebagai satu makro. Adakah US dollar ini akan terus meningkat atau benda ini hanya sementara waktu sahaja. So ini bank negara kena buat analisis sendirilah. So inilah cara-cara cadangan oleh Encik Ronnie Lee. Itu saja hari ini sedikit sebanyak yang informasi kepada anda. Sekiranya suka, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.